Cinta kau beri terlalu sempurna, takkan terganti. Kau seindah syurga, air mata bahagia hingga di ujung senja, mengharap kepulangan bermakna kembali. Ku akan menjagamu sampai mati, dirimu hanya aku yang di hati. Menagih cintamu, dibiarkan jiwaku rindu saat bersamamu. Okey, saya Ion Syuhaini sebagai pengarah drama Bukan Lelaki Terhebat. Okey, drama ini mengisahkan seorang bodyguard di mana dia ada hubungan sulit dengan perempuan simpanan bosnya, iaitu Datuk Seri Samsul. Jaden adalah salah seorang bodyguardnya. Bila Datuk Seri dapat tahu yang Jaden ada hubungan sulit dengan perempuan simpanannya, so dia Datuk arahkan bodyguard-bodyguard lain untuk mencari dia, dan akhirnya Jaden ditangkap dan jadilah pergaduhan besar hingga mengakibatkan 2 kumpulan. So akhirnya Jaden dibawa ke ladang getah dan dibuang di ladang getah. Hidup ke tu? Kau cucuk lagi. Cucuk je. Cucuk je lah. Cuba kau cek Nadi. Aku kena cek Nadi dah. Kau yang perasan dulu. Cepatlah. Hai, Assalamualaikum. Saya Damdi. Saya pemegang watak sebagai Jaden Hakif. Watak sebagai Jaden Hakif, dia seorang yang very serious. Jaden Nepoyo, tapi bila dia macam jumpa someone, orang kata kifarah, dia terkena dan terduduk. So di situ yang bermulanya perubahan kehidupan dia. Saya Sweet Kismina sebagai Seri Dia. Seri Dia ni seorang yang boleh dinampakkan lemah lembut, seorang perempuan kampung yang tahu adat dan adab sebab dia hidup dengan tok ayah dia. Tok Ayah! Ha? Seri, kenapa? Aduh. Ha? Kejap. Kenapa? Ada orang pengsan dekat dalam kebun getah. Pengsan? Jom. Saya Anis Han sebagai Ariana. Ariana ni adalah perempuan simpanan Datuk Samsul Azri. Dia seorang yang terkening, seorang yang tamak, hanya mahukan kekayaan atas kepentingan diri dia sendiri. Dia sanggup menggadaikan maruah dia untuk kekayaan dan untuk kepentingan diri sendiri. Saya Amirul Ashraf sebagai Andi. Andi ni seorang bodyguard kepada Datuk Seri Samsul Azri, tapi dia tak bekerja dengan Datuk Samsul. Dia bekerja dengan Tuan Amirul. Kau tak rasa pelik ke? Malam kejadian tu, semua orang mati. Kau seorang je yang hidup. Apa maksud Tuan ni? Saya tak faham. Tak, aku cuma curiga jangan-jangan kau ni tali barut orang-orang yang belasah Datuk Samsul. Okey, Tuan Amirul ni dia ni kira orang yang berada, dia ada perniagaan sendiri, perniagaan kereta-kereta mewah terpakai. Dan di sebaliknya, di belakang tu sebenarnya dia ada satu perniagaan haram yang melibatkan pelacuran dan kegiatan-kegiatan haram yang lain. Dan dia ni sebenarnya bersaing dengan seseorang, bersaing dengan lagi satu dia punya, orang cakap dia punya pesaing dia ni. Dan memang setiap apa yang diperlakukan, kegiatan jahat ni selalu diselubungi oleh perniagaan sah dia. Itu perniagaan kereta terpakai mewah dia ni. Ikram ni adalah kawan baik Seri Dia daripada kecil lagi. Dia orang memang rapat, serapat-rapat macam isi dengan kuku.
hubungan itu retak apabila Hakif Jayden datang. Keretakan kami itu bermula disebabkan Hakif Jayden. Hai, saya memegang watak sebagai Puan Zalina, seorang ibu kepada seorang anak yang memegang jawatan sebagai doktor di sebuah kampung. Jadi Puan Zalina ni dia agak angkuh lah sebab anak dia doktor, terpelajar. Jadi dia memilih calon menantu dia mesti yang terbaik untuk anak dia sebab dia tak nak anak dia kahwin dengan perempuan sembarangan. Dia nak anak dia kahwin dengan perempuan yang setaraf dengan jawatan anak dia. Dua-dua cantik, Mama. Bolehlah kalau Mama beli cincin belah rotan je untuk si dia tu cukuplah. Ha, Ikram. Dah betul-betul nekat nak kahwin ke? Seri dia. Yes, Abah. Muktamad, Abah. Dia seorang je yang jadi suri hati dalam hidup saya sampai bila-bila. Tu anak awak tu ikut perangai saya. Satu perempuan dalam hidup. Yeah. Ratna ni seorang yang berkejaya, orang senang dan dia merupakan tunang pada Dr. Ikram. Seri dia ni merupakan cucu tunggal saya lah. Dia jatuh pula cinta dengan Jayden. Jadi berkahwinlah dia berdua tu. Walaupun di antara sebelum dia sempat berkahwin dengan Jayden ni adalah halangan dengan terutamanya Dr. Ikram. Itulah puncanya. Okey, saya kawan baik kepada Seri Dia dalam cerita ni. Dan karakter dia seorang yang sangat kelang kabut, loud, everywhere. Bukan macam Seri lah, opposite of Seri. Tapi walaupun dia macam tu, dia tetap boleh klik dengan Seri sebab Seri je seorang yang boleh layankan kainah dia. Lepas tu dia selalu dengan Seri jugalah. Suka tau buat aku risau kau kau ni sahabat aku dunia akhirat. Nanti aku tak boleh biar kau sorang-sorang hadap bahaya sorang-sorang. Kau tahu tak aku buat apa? Aku diam-diam gerak cari tempat tersorok. Lepas tu aku kotok ayah. Kau kotok ayah? Iyalah, takkan nak kotok berlu pula. Kau memang kan sahabat dunia akhirat aku. Dan aku akan lindungi kau sampai bila-bila. Ya. Kau ni, aku pernah nak jaga punca. Dibiarkan jiwaku rindu saat bersamamu. Pelakon utama iaitu hero dan heroin. Bagi saya pada awal dia bila saya baca skrip dan novel saya bayangkan lain. So alhamdulillah bila saya dapat hero dan heroin, chemistry dia orang memang bagus dan mudah saya untuk aturkan dia orang dari segi screenplay dan dia orang mudah faham dan memudahkan kerja saya. Sebab sebelum ni Sweep ada juga bawa watak yang lembut, heroin yang lembut. Tapi dia punya lembut tu semua loud. Bila bergaduh suara dia akan tinggi, marah, dia macam murian. Tapi disebabkan kita tengok watak Seri Dia ni dibesarkan oleh tok ayah. Jadi bila dia marah ke apa ke, dia akan letak satu boundaries. Aku marah, aku tegas. Tapi apa yang aku cakap tu padat. Itu memang sangat-sangat susah untuk Sweet lah. Ni adalah kali pertama saya memegang watak antagonis. Dan bila saya dapat je watak ni, saya rasa sangat different. Hari ni hari baling-baling sedunia ke macam mana? Jadi nak kahwin. Hidup aku semua dah hancur. Kau boleh tinggal aku sorang-sorang dalam rumah ni? Come on lah. Aku keluar tadi, pergi jumpa Tuan Amirul. Minta bagi upah aku. Salah ke? Tak salah kan? Tu je. Pasal tu je. Pasal duit kau Lubuk emas aku dah nak kahwin. Orang kalau dah kahwin, kau cakap bini. Aku ni tolak tepi. Plan kita semua dah gagal. Cabaran drama ni adalah dia banyak scene-scene besar seperti scene fighting lah. Lebih-lebih lagi scene fighting lah. Bila melibatkan scene fighting ni, saya memerlukan koreografer yang pakar dan mahir lah. Bila kita nak buat dalam satu scene fighting tu,
memakan masa yang mungkin dalam 4 jam dan 5 jam untuk dalam masa satu scene. Cabaran untuk melakukan babak aksi ni, dia untuk personal saya agak berat sekarang sebab fizikal saya pun berat saya makin naik, so dah tak macam dulu. Saya tak boleh nak bergerak, nak orang kata nak terpelanting sana, terpelanting sini, tak boleh. So movement pun agak macam cepat penat. Tipulah, sebagai seorang manusia ni kita emosi ada limit. Jadi bila ada certain scene yang perlu ada limit tu, tapi nak kena turunkan dia tu a bit macam mindset tu kena kuat. Sebab takut bila over sangat kan kita macam over sangat. Sebab Adi ni seorang yang serius. Dia gangster. So saya mencari cakap pun kena gangster lah. How to create the gangster part tu saya kena banyak study lah. And then saya ada for my body, saya ada workout. Lepas tu saya baca the script memang sangat-sangat complicated. Sebab dia dengan Tuan Amirul different. Saya kena bawa lain. Saya kena hormat dia. Dengan Ariana lain, dengan Datuk Samsul lain, dengan Jaden lain. So itu bagi saya cabaran juga. Apa hal kau bawa kereta macam orang gila ni? Sorry lah bro. Aku first time masuk dalam ni. Dalam ni ada kebun getah ke? Kebun? Kebun memang ada, tapi kau siapa? Kau tahu tak aku siapa? Kan aku cakap dengan kau, aku first time masuk dalam ni. Manalah aku kenal kau. Kenapa? Kau gangster ke apa? Tahu pun kau. Ni. Sebenarnya aku masuk dalam ni, aku tengah survey-survey kebun getah. Kod-kod mana tahu ada kebun getah kat dalam ni yang nak jual? Ada tak? Kebun getah Kebun getah kat dalam ni Pak Samad yang punya. Orang kaya kampung ni. Dan kalau kau nak tahu, kau tengah bercakap dengan bakal cucu menantu Pak Samad. Siapa kau? Dalam drama ni, saya ni bab-bab lain tu saya tak gaduh. Dia orang belasah saya je. Bab-bab saya ni dibelasah cukup-cukup. Ini perit juga ni bab-bab scene belasah ni. Kadang-kadang rasa sengal-sengal lah tulang-tulang belakang. Itu sajalah, yang lain tu saya ingat normal kot. Scene yang paling suka pada saya sebenarnya tak adalah semua yang suka. Cuma nak cakap suka dalam keadaan umur saya sekarang ni lah. Macam ada nanti scene aksi sikit lah. Ada scene pergaduhan antara saya dengan Hasnul. Tapi Alhamdulillah, walaupun saya dengan Hasnul ni pun dah kira umur pun lebih kurang dan kita berjaya lakukannya. Dan saya berterima kasih pada yang koreografkan scene tu. Bila tiba babak untuk saya dengan Hasnul tu untuk fight, tak adalah dikoreografkan dengan seteruk pelakon-pelakon muda yang lain. Tapi Alhamdulillah kita mampu untuk melakukannya dan thank you. Bukan sebab isteri saya family Uncle jadi huru-hara. Memang daripada dulu lagi Uncle tak pernah ikhlas terima saya. Hari ini, orang yang paling ambil berat pasal saya, orang yang ikhlas sayangkan saya dah meninggal. Saya sayang aunty macam mak saya sendiri. Isteri Uncle meninggal. Sikit pun Uncle tak sedih, tapi salahkan isteri saya. Jangan kau ingat aku tak ada perasaan ni. Kau sayang isteri kau, aku sayang isteri aku. Sekarang duduk keluar dari rumah aku. Dibiarkan jiwaku rindu saat bersamamu. Pengalaman menarik yang saya tak dapat lupakan semasa saya mengarah drama ni, iaitu maksudnya bersama dengan pelakon-pelakon yang sebelum ni saya pernah bekerjasama tapi tak banyak hari. Tapi dalam drama ni dalam 40
5 hari kita orang bersama. So rasanya lebih maksud dia syok bila kenal hati budi apa semua. Lepas tu dah kerja pun macam family lah. Itu yang saya rasa tak dapat dilupakan lah. Dengan Sweet saya dah banyak kali, and untuk chemistry memang tak boleh nak di-deny lah kan. Chemistry bagilah kami apa-apa watak sekalipun untuk digandingkan, insyaAllah kami mampu sebab benda tu, chemistry tu dah ada. Sweet sangat beruntung, memang rezeki Sweet setiap kali watak yang Sweet dapat berlakon dengan Adam, dapat watak yang berbeza. Dapat watak budak sekolah, tiba-tiba dapat macam Sweet katalah, watak lembut tapi dia meroyan. Dapat watak macam budak-budak, dia terkinja-kinja, ada watak gedik. Jadi pelbagai watak yang Sweet dah mainkan dengan Adam, dan kali ni even Adam sendiri pun masa first time Sweet masuk set ni dia macam, lainnya you. So apa yang Sweet boleh buat is not only through the perwatakan, penampilan sebagai Seri Dia tu pun main peranan lah. Okey, bagi saya Ratna ni seorang yang menarik sebab orang kata kebanyakan cerita sebelum ni, spoil brat, orang kaya-kaya semua yang sombong. Tapi dia ni walaupun dia berkejaya, dia orang kaya, dia seorang yang lemah lembut, baik dan tak sombong. Dalam drama ni, kita perlukan chemistry. Chemistry antara pelakon dengan pengarah, dengan assistant director, semua perlu ada. Permulaan, mungkin peringkat permulaan chemistry tu tak ada, tapi dah 2-3 hari tu kita dah dapat watak tu, dah dapat rasa benda tu. Jadi tunjuk ajar pengarah dan juga assistant director itu penting. Ini urusan awak dengan dia, saya tak nak campur. Assalamualaikum, bang. Terima kasihlah berhenti. Maklumlah, bukan main susah lagi nak jumpa mem ni. Kau nak apa? Cik Ina, janganlah buat-buat tanya pula. Cik Ina dah suruh saya buat kerja macam-macam, dah suruh cari maklumat pasal Ratna apa semua. Cik Ina tak nak bayar saya pula. Yelah, sebab maklumat yang kau bagi tu dah tak fresh lagi dah. Ni tak payah berkira sangat, bayar je. InsyaAllah daripada pandangan saya, jika anda semua tengok daripada episod 1 hingga episod akhir, anda akan rasa cerita ni lain daripada lain. Dalam cerita ni dia tak semuanya serius, dan dia ada komedi dan dia ada sedih juga. Dan saya harap penonton boleh menerima dengan baiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ada benda nak bagi tahu kau ni. Apa dia? Ya Allah, kau ni perangai lah. Ni, esok aku cuti. Apa kata kita pergi kutip pucuk paku dekat kebun Tok Ayah? Nak? Oh, menarik. Kalau malam ni hujan, kita pergi kutip Cendawan Sisi nak? Nak. Okey, pada saya, kepada anda semua di luar sana, harus menonton drama Bukan Lelaki Terhebat ni. Sebab dalam cerita ni, satu cerita bukan berkaitan hanya pasal cinta, pasal perebutan kuasa, perebutan sifat tamak. Dia merangkumi pelbagai. Ada sifat-sifat kekeluargaan di situ, ada sifat kasih sayang antara sahabat, antara dua pasangan. So merangkumi dan banyak pengejaran sebenarnya. The cast sangat-sangat hebat, the director hebat, the DOP also hebat. Everything saya rasa memang terhebat. Sebab bila first day saya masuk dalam set ni, saya rasa cerita ni sangat-sangat besar dan ada aura yang tersendiri. Dengan watak ini, insya-Allah orang akan nampak dalam cerita ni. Sebab satu-satunya doktor yang anda rasa dekat luar sana yang nampak macam macho kan, datang merawat orang, sebenarnya dalam hati dia tu dia ada split personality yang lain. Saya ingat akan mendapat sambutan yang hebat dengan barisan, terutamanya pelakon-pelakon muda yang dibariskan dalam drama ini. Memang saya rasa akan menarik minat penonton untuk menonton drama Bukan Lelaki Terhebat ini. Assalamualaikum, saya Damdi. Saya pemegang watak sebagai Jaden Hakim. Jangan lupa saksikan saya dalam drama Bukan Lelaki Terhebat, slot Samarinda hari Isnin sampai Khamis jam 10 malam di TV3. Hai semua, jangan lupa temu janji kita. Saya Sweet Kismina sebagai Seri Dia, jam 10 malam slot Samarinda Isnin hingga Khamis hanya di TV3.
dalam ikauan lafaz kasihmu. Tanpa ku sadar telah mengabaikanmu. Biar aku pulihkan semula. Ku akan menjagamu sampai mati. Ku tahu engkau tahu, itu pasti. Menagih cintamu, dibiarkan jiwaku rindu saat bersamamu.